Assalamualaikum kepada pensyarah kami, Dr. Ziauddin dan rakan sekelas kami. Kumpulan kami akan membentangkan tentang etika alam sekitar daripada perspektif agama. Sebelum itu, perkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Muhammad Syakir, Zunurain, Nadira, Batrusha Balkis, Saida Mastura, Muhammad Farhan dan Muhammad Zaidi. Isi kandungan pembentangan kami pada kali ini termasuklah pengenalan dan objektif etika alam sekitar dari perspektif agama Islam, etika alam sekitar dari perspektif agama Kristian, etika alam sekitar dari perspektif agama Buddha, etika alam sekitar dari perspektif Hindu, kepentingan etika alam sekitar dan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syakir bin Abdullah dan saya akan memulakan pembentangan kami dengan pengenalan kajian kami. Itu, alam sekitar merupakan suatu elemen yang penting yang lumrah dalam kehidupan manusia. Manakala, ia pula merupakan suatu keadaban atau kelakuan manusia terhadap suatu perkara. Alam sekitar dapat dikaitkan dengan etika manusia terhadap alam sekitar kerana etika alam sekitar merupakan suatu pengalaman moral terhadap alam sekitar dan juga dapat memelihara kesetiaan alam sekitar. Dan kesimpulannya, etika manusia dan juga alam sekitar dapat dikaitkan antara satu sama lain kerana ia mempengaruhi satu sama lain. Kita teruskan dengan objektif kajian kami. Kami mempunyai 3 objektif berkaitan dengan kajian ini, iaitu untuk mengetahui konsep etika alam sekitar dari perspektif agama Islam, Kristian, Hindu dan juga Buddha. Seterusnya, kami ingin mengetahui kepentingan etika alam sekitar dengan manusia dari perspektif agama. Dan juga ketiga, objektif kami adalah untuk menerangkan kepentingan hubungan etika alam sekitar dengan manusia dari perspektif agama juga. Baiklah, itu daripada saya. Kita akan teruskan dengan pembentangan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Syakir. Assalamualaikum kepada Ustaz dan semua rakan-rakan. Nama saya adalah Muhammad Farhan bin Ahmad. Saya akan baca slide seterusnya, iaitu etika alam sekitar daripada perspektif Islam. Islam adalah agama yang syumul yang mengajarkan segala-galanya daripada perkara yang paling kecil hinggalah yang paling penting. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Taala untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Khalifah adalah manusia yang dilahirkan dengan kebolehan untuk memelihara segala sesuatu di planet ini, termasuk tumbuh-tumbuhan, haiwan, hutan, air, sungai, gunung dan laut. Hasilnya, manusia telah diajar bagaimana untuk memelihara alam sekitar dari sudut pandangan Islam yang merangkumi pelbagai sudut yang berbeza seperti akidah, syariat dan akhlak. Slide yang seterusnya adalah berkaitan dengan akidah. Istilah akidah berasal daripada perkataan Arab, iaitu akidah yang bermaksud hubungan yang kuat, simpulan atau perjanjian. Dari segi fasal, ia merujuk kepada kepercayaan dan keyakinan yang teguh pada Tuhan yang tidak akan putus atau putus dalam apa jua keadaan. Akidah adalah ikatan keimanan dan kepercayaan kepada Allah SWT dan juga tiap agama yang menjadi asas kepada kepegangan seorang. Apabila iman dijadikan asas untuk pengurusan alam sekitar, seseorang akan sentiasa berhati-hati kerana mereka bahawa planet ini adalah hak milik mutlak Allah SWT. Manusia akan menguruskan alam sekitar dengan baik sekiranya mempunyai akidah yang kukuh berlandaskan sebagai Al-Quran sebagai panduan, bukan yang menggunakan alam sekitar untuk kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan generasi akan datang. Slide seterusnya adalah syariah. Syariah dijelaskan secara teliti sebagai hukum hakam yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya sebagai perantaraan. Secara umumnya, syariah merupakan pedoman hidup Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Umat manusia wajarlah mengamalkan tindakan yang mematuhi kepada hukum hakam yang telah ditetapkan. Tindakan manusia yang berkelayakan sebagai khalifah Allah perlu mengikut syariah dalam hubungan sama ada hubungannya adalah dengan Allah maupun dengan manusia atau makhluk lain.
Umat manusia yang berfikiran waras harus melakukan tindakan yang mensyukuri akan nikmat keindahan alam sekitar sebagai tanda pergaan akan anugerah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya ialah akhlak, ialah budi pekerti, kelakuan, tabiat dan tingkah laku manusia. Akhlak dapat dikaitkan dengan konsep etika kerana akhlak merupakan satu fasa yang berbincangkan tingkah laku dan tata cara hubungan manusia terhadap Allah, hubungan manusia sesama manusia serta hubungan manusia dengan alam sekitar. Akhlak menjaga kepribadian seseorang Muslim dari mengabaikan kepentingan alam sekitar dengan mengingatkan tanggungjawab untuk mengenai alam sekitar. Itu saja daripada saya dan saya akan lepas untuk soalan seterusnya presenter iaitu Saidah. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Saidah Masrura binti Basir dan saya akan membentangkan tentang perspektif alam sekitar daripada agama Kristian. Terdapat beberapa elemen agama Kristian tradisional yang telah dikenal pasti sebagai penyumbang kepada krisis alam sekitar. Antara elemen yang telah dinyatakan termasuk yang pertama adalah idea sifat yang wujud semata-mata untuk faedah manusia, yang berasal daripada perintah Allah kepada Adam dalam bab pembukaan Bible untuk mempunyai kuasa atas seluruh ciptaan. Seterusnya, percubaan dalam menggunakan imej Tuhan dalam menjauhkan agama Kristian daripada fantasi pagan yang cenderung menggambarkan transcendent deity sama sekali dipisahkan dari dunia yang dia cipta dan tanpa minat yang berterusan atau penglibatan dalam unsur-unsur bukan manusia. Hal ini adalah sangat berbeza dengan ajaran agama Kristian pada era kini. Di samping itu, kuasa yang dimiliki manusia atas bumi harus analog dengan pemerintah penguasa yang baik yang berusaha untuk melindungi dan menjaga alam sekitar dan kuasa bererti penjagaan. Konsep stewardship bermaksud manusia ialah wakil Tuhan yang diberi tanggungjawab bagi menguruskan seluruh ciptaan Tuhan di atas muka bumi ini. Hal ini bermaksud tanggungjawab yang diberikan itu merupakan satu amanah kepada setiap manusia supaya menguruskan seluruh ciptaan Tuhan di atas muka bumi ini dengan baik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Patricia Balkis dan saya akan teruskan pembentangan ini dengan etika alam sekitar menurut pandangan agama Buddha. Agama Buddha memegang prinsip samsara yang bermaksud menjalani kehidupan seharian dengan mengawal kehendak terhadap alam sekitar. Selain itu, alam semesta juga dikatakan sebagai suatu proses kejadian yang dikaitkan dengan arus perubahan dari suatu keadaan menjadi keadaan yang lain. Sebagai contoh, isu manusia mengeksploitasi alam sekitar yang berlaku pada hari ini. Tambahan lagi, Buddha menolak kuasa ketuhanan dalam penciptaan alam semesta kerana mereka memegang konsep sebab dan akibat. Dan mereka mengakui bahawa fenomena yang berlaku berkait dengan fenomena yang lain. Namun begitu, agama ini berpegang dengan fahaman tersendiri dan mempunyai pandangan berbeza terhadap ciptaan yang bernyawa seperti manusia dan haiwan. Itu sahaja dari saya. Seterusnya saya akan serahkan pembentangan ini kepada Zunur Ain. Terima kasih. Hai and Assalamualaikum, nama saya Zunur Ain dan saya akan menyambung pembentangan pada bahagian pandangan agama Hindu dalam etika pengurusan alam sekitar. Etika alam sekitar bermaksud cara kita memelihara alam sekitar supaya tidak tercemar atau dimusnahkan oleh perbuatan kita sendiri. Masalah alam sekitar tidak dapat diselesaikan dengan pengetahuan dan teknologi sahaja. Secara umumnya, menurut agama Hindu, penciptaan, pemeliharaan dan pemusnahan seluruh alam ini ditentukan oleh kuasa pencipta termasuk seluruh alam yang terdiri daripada langit, bumi, lautan, daratan, pelbagai kehidupan dan komponen alam yang lain. Menurut ajaran Brahmachari, etika dalam agama Hindu dikatakan sebagai ilmu yang mengkaji nilai baik dan buruk sesuatu perbuatan manusia, tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan sehingga mencapai kehidupan yang harmoni dan damai dalam kehidupan manusia. Seterusnya, Advaita iaitu menganggap alam ini suci, di mana mempunyai sifat ketuhanan yang terdiri daripada doktrin non-dualisme, di mana mereka menyembah tumbuh-tumbuhan seperti pokok. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan perbentangan ini kepada pembentang seterusnya, Nadira. Assalamualaikum, nama saya Nadira. Saya akan membentangkan tentang kepentingan etika alam sekitar. Alam sekitar juga dikenali sebagai flora dan fauna meliputi tumbuh-tumbuhan dan haiwan-haiwan tidak termasuk manusia. Dengan pencemaran alam sekitar kini yang menyumbang kepada krisis alam global, etika alam sekitar penting demi menjaga kepentingan generasi akan datang. Kewujudan etika alam sekitar juga dapat mendidik manusia untuk belajar menghargai alam sekitar.
Bukan itu sahaja, etika alam sekitar juga dapat membangunkan sifat untuk tidak merosakkan etika alam sekitar. Itu sahaja dari saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaid bin Nizam and I will now continue the presentation. Akhir sekali kesimpulan, secara umumnya, kepentingan menerapkan nilai etika dalam alam sekitar dalam konteks masyarakat Malaysia kontemporari perlu diberi perhatian. Banyak kerosakan berlaku kepada alam sekitar, habitat flora dan fauna. Rakyat sendirinya akan menanggung beban masyarakat yang menyebabkan kerosakan atau masyarakat lain yang menyokong kesan buruk ini. Walau apapun, hasilnya akan dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri. Oleh itu, penerapan nilai-nilai etika ini dilihat sebagai benteng dan didedahkan kepada masyarakat agar lebih menghargai alam sekitar di samping menaikkan alam sekitar dalam proses pembangunan yang sedang dijalankan. Pelbagai usaha telah dilakukan untuk melaksanakan pembangunan lestari. Media massa dilihat sebagai wadah untuk menyebarkan maklumat kepada seluruh masyarakat agar kesedaran dapat dipupuk dalam masyarakat. Diharapkan pada masa hadapan masyarakat akan lebih peka terhadap isu alam sekitar dan terus mencari jalan penyelesaian bagi memastikan alam sekitar selamat. Terima kasih. Itu saya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.